Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakan-rakan Facebook di luar sana? Terutamanya rakan-rakan di page Ilmu Bercakap. Hari ini, petang ini kita akan ulas kemahiran yang kelima. Yang keberapa, tuan-tuan? Puan-puan? Yang kelima. Apakah agaknya? Sebelum itu, saya kenalkan diri saya. Muhammad Syahri bin Abdul Rahman. InsyaAllah sentiasa akan berkongsi dengan ilmu-ilmu pengucapan awam dalam page ini. InsyaAllah. Kita teruskan perkongsian kita dengan buku ini. Anda bisa berbicara. Dan kemahiran yang kelima ini penting, sangat penting. Tuan-puan bersedia? Kalau sudah bersedia, tekan butang ataupun pada komen itu katakan, ya, saya sudah bersedia, saya bersedia untuk mendengarnya. Yang kelima, tuan-puan, yang kelima dari buku ini. Kita dah ada 4 siri, yang ini yang kelima, iaitu buang penongkat kata. Wow, ini powerful. Yang ini betul-betul benar-benar menggerakkan saya sendiri untuk bergiat lebih aktif dalam Kelab Pidato Perdana yang kini telah ditukar menjadi Kelab Pidato Perdana Antarabangsa untuk melatih diri. Yang dalam buku ini, kita ulas dalam buku ini mengatakan bahawa buang penongkat kata ini merupakan tahap 1 kaedah 5 kemahiran yang harus kita miliki. Apa yang dia tulis di awal perenggan sebelum memulakan bab ini, kemahiran ini adalah hilangkan semua perkataan dan bunyi yang berlebihan daripada ucapan anda. Itu penongkat kata. Apa sebenarnya penongkat kata ini? Apakah penongkat kata? Kita tengok apa yang buku ini tuliskan. Apakah penongkat kata? Persoalan yang bermain di fikiran kita, kan? Penongkat kata merujuk kepada perkataan-perkataan dan bunyi-bunyi yang berlebihan yang tidak menambah apa-apa kepada maksud sesebuah ucapan. Misalnya, kita mempunyai perkataan ataupun bunyi-bunyian yang sentiasa kita gunakan. Okey, apa ni, banyak benda yang kita selitkan. Itu adalah yang disebutkan sebagai penongkat kata. Kita gemar menggunakan. Itu adalah menjadi sebahagian daripada diri kita. Kita suka berbicara dan bercakap dalam ucapan. Kita akan gunakan benda itu. Terkadang sebenarnya kita tanpa sedar, tak sedar pun kita gunakan. Rakam dan tengoklah macam mana. Berapa banyak yang kita gunakan. Berapa banyak penongkat kata yang kita selesa gunakan sentiasa. Kita lihat sendiri dan kita kaji sendiri. Mengapa? Okey, ini persoalan seterusnya ni. Mengapakah penongkat kata? Ia seperti tongkat yang digunakan oleh orang tua atau kurang upaya untuk berjalan. Itu tongkat, kan? Memandangkan mereka tidak boleh berjalan tanpa bantuan, mereka menggunakan tongkat. Begitu juga dengan bercakap. Bermaksud, kita menggunakan tongkat-tongkat ini untuk menyambung perkataan demi perkataan kerana kita mungkin sahaja hilang perkataan yang ingin kita ucapkan, maka kita menggunakan tongkat-tongkat ini untuk membantu kita meneruskan
ucapan kita. Adakah kita perlu untuk menggunakan penongkat kata ini? Itu persoalan juga yang harus kita tanya. Buang penongkat kata tersebut supaya ucapan anda menjadi lancar dan fasih. Sebab itu, mungkin saja latihan mampu untuk memberikan kita lebih daya dan upaya bagaimana kita berterusan berucap dalam banyak perkara yang kita ingin lontarkan idea tanpa ada menggunakan langsung penongkat kata. Perkataan-perkataan, dia kata di sini, rangkai kata yang diulang terlalu kerap juga dianggap sebagai penongkat kata. Okey. Kerap sangat guna okey. Apa ni kan? Hadirin, walaupun kita menggunakan hadirin sekalian, kawan-kawan, saudara-saudara, rakan seperjuangan, banyak kali, kerap sangat kali juga menjadi sebagai penongkat kata. Adakah itu juga penongkat kata? Katakan ya. Komen di situ tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Dan boleh kongsikan Facebook Live ini kepada rakan-rakan yang lain juga. Saya Muhammad Syahid Rahman. Boleh minta kawan-kawan lain juga follow kan page ini untuk kita sama-sama belajar. Jadinya apa lagi yang dalam buku ini? Saya sudah menyaksikan banyak sesi latihan di mana jurulatih menggunakan whistle. Dia menggunakan whistle pun boleh sebagai latihan ya. Latihan kita tiup setiap kali bunyi ke apa penongkat kata yang kawan-kawan kita guna, kita pun gunakan whistle. Latihan. Walaupun segelintir tokoh yang terkenal memang dikenali dengan penongkat kata mereka tersendiri, itu adalah kerana mereka sudah pun terkenal. Tak apa. Kalau mereka memang sudah pun terkenal dan memang itu trademark apa istilahnya dalam KPP menggunakan. Itu adalah tandanya ataupun suatu tanda kenal kepada seseorang tokoh itu, maka ianya tidak menjadi apa-apa lagi kan. Sebagai manusia biasa macam saya, macam tuan-tuan puan yang lain yang dah hebat-hebat, kita tak peduli kan. Mereka dah berada di satu aras yang berbeza daripada kita-kita semua yang sedang menonton ini. Kita perlu menghapuskan, kita perlu belajar, terus belajar bagaimana untuk menghapuskan penongkat kata. Okey? Untuk itu, perkara kelima yang kita bincangkan, baru saja bincangkan petang ini adalah kemahiran bagaimana kita mampu untuk melatih diri kita buang penongkat kata. Moga-moga saya sarankan tuan-tuan, puan-puan berlatih bercakap depan kamera, berlatih bercakap di depan mana-mana, depan cermin, rakam dan sebagainya, buat latihan. Yang penting kena ada kesedaran berapa banyak yang kita gunakan. Kalau kita tak gunakan, alhamdulillah. Kalau kita gunakan dan memang orang selesa, kenapa perlu buang? Teruskan. Saya serahkan kepada anda. Anda yang bisa berbicara, anda yang suka untuk tingkatkan kemahiran berbicara ataupun bercakap. Boleh-boleh? Moga-moga perkongsian ringkas, buang penongkat kata ini, jadikan suatu impian kita untuk kita terus mempertingkatkan upaya, daya kita, karisma kita berbicara di hadapan pentas. Alhamdulillah, latih dan terus latih, kongsi dan terus kongsi. InsyaAllah, moga-moga ada manfaatnya bersama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kongsikan dengan rakan-rakan yang lain juga.